taala wabarakatuh. InsyaAllah yang saya hormati Ustaz Imran bin Kamal Bashar, selaku pengarah SPY MSU, Ustazah Mazlina binti Muhammad Nasir, Ustazah Mimi Masuzila, Ustaz Ikram bin Rizwan selaku timbalan pengarah. Dan yang tidak saya lupa kepada semua muadik dan muadibah yang cantik jelita kacak bergaya pada hari Jumaat yang penuh mulia ini, insyaAllah. Minta maaf. Okey, tajuk hari ni saya nak ambil tajuk kesinambungan tajuk Ustazah Husna last week, iaitu 10 ayat cinta daripada Allah. So maksudnya kita telah dibunga-bungakan lah daripada 10 ayat cinta. Lepas tu saya plan nak ambil 10 ancaman Allah kepada manusia. Tapi bila saya cari sumber dia agak tinggi lah dekat saya. Maksudnya ilmu tu bukan saya kot yang perlu sampaikan. Tak apalah, nanti kita tunggu ustaz-ustaz yang betul-betul ustaz untuk terangkan berkenaan dengan 10 ayat Al-Quran yang memberi ancaman kepada orang Islam. So tajuk saya pada hari ini adalah didik diri menjadi insan, dalam konteks kecemerlangan dalam pekerjaan. Saya ulang, ada yang buat nota ke? Didik diri menjadi insan dan dalam konteks kecemerlangan dalam pekerjaan. Sebelum tu saya nak terangkan sikit apa yang dimaksudkan dengan insan. Insan ni dalam kamus Dewan bermaksud makhluk yang telah diciptakan oleh Allah yang tidak terlepas daripada kealpaan ataupun daripada kelekaan. Daripada segi umum pula, makhluk ni adalah makhluk yang istimewa yang Allah ciptakan kita. Sebabnya kita ni mempunyai akal, fikiran yang mampu untuk membezakan antara baik dan buruk. Itulah perkara ataupun faktor utama yang membezakan diri kita ni sebagai insan ataupun sebagai manusia dengan haiwan. So lagi satu, bila kita ni ada akal, kita ni juga mampu untuk kita menyampaikan ilmu. So daripada tajuk hari ni saya akan membuatkan hubung kait sedikit berkenaan dengan dunia pendidikan kita lah, insyaAllah. Bila kita cerita pula tentang kecemerlangan, tentang kecemerlangan ni sebenarnya ialah merujuk kepada perkara yang baik ataupun perkara yang lebih baik, perkara yang maju ke hadapan, gemilang dan seseorang yang berada dalam status dah, bukan status. Maksudnya kita ni bila kita menjadi seorang yang cemerlang, kita ni boleh menjadi rujukan kepada orang sekeliling kita. Nak tak nak, fitrah manusia, fitrah suasana, bila kita menjadi seorang yang cemerlang ni, dia bukan tiba-tiba cemerlang. Dia mesti wujud ni, kecemerlangan tu disulami dengan kesedihan, pengorbanan, kegagalan, ketidakbijakan. Tak naklah sebut live kan, risau. Seterusnya, apa yang menyebabkan kita menjadi cemerlang ni adalah sifat yang tidak pernah berhenti, ataupun dalam sifat yang kita memang sentiasa mencuba, dan kita tidak pernah berputus asa, dan kita tidak pernah mengalah lah istilahnya. Itu adalah daripada sudut definisi. Sekarang ni saya ingin menerangkan, ada banyak tapi saya pilih yang dekat dengan kita lah. Bolehkah saya guna kita ataupun dekat dengan saya? Sebenarnya dekat dengan saya, yang juga boleh saya kongsikan pendapat saya dengan yang lain. Dan selepas ini, kalau jika ada sesi soal jawab, saya tak nak jawab sangat. Kita akan open to the floor lah untuk sama-sama berkongsi idea. First, untuk kita untuk mendidik diri kita. Bila kita sebut didik ni pun sebenarnya kita akan ada proses try and error, betul? Try and error ni kita kena pilih cara A. Kalau cara A ni tak boleh, kita akan pergi ke cara B. So lain manusia, lain insan adalah lain cara pendekatannya dengan bagaimana dia nak mencari kecemerlangan dengan diri dia. Satu, perkara yang pertama dalam perspektif Islam adalah kita kena niat. So dengan niat ni kita melakukan sesuatu kerana Allah. Dia boleh ke kita cakap, alah kita kena niatkan Allah, alah takkan niatkan Allah lah, tak nak ke dapat ganjaran apa-apa. Bila kita niat kerana Allah dan niat kita betul, pergerakan pekerjaan kita tu akan menjadi lebih teratur. Sebab kita dah tahu kita dah niat apa target kita nak buat sesuatu perkara dalam dunia pendidikan ni. Contoh, kita nak mengajarlah. Mengajar ni betul, macam mudah je nak mengajar sebenarnya. Kita masuk kelas, kita mengajar apa yang subjek kita. Contoh saya macam ajar math, ajar math, pastikan budak ni faham algebra tu betul-betul. Kita keluar, settle. Kita dah tak tahu dah pasal adab orang, kita tak nak tahu. Yang janji budak ni bijak, bukan berakhlak. Tapi disebabkan kita ni telah diterapkan dengan nilai-nilai adab, so semasa kita masuk kelas, niat kita juga adalah membetulkan adab mereka. Bukan semata-mata nak bijakkan diorang tentang algebra sahaja. Kalau macam belajar sejarah, bukan sekadar sejarah je yang kau kena bijak. Sejarah tentang adab-adab dalam kelas, bukan
ajar juga, belajar ni bukan memilih cikgu juga. So maksudnya kalau subjek tu cikgu tu okey, saya nak minat cikgu tu tak bagus, so saya tak nak minat cikgu tu, tidak. Tak nak, kita kena maksudnya kita kena saling bekerjasama juga untuk memastikan adab dalam kelas tu berjalan dengan baiklah. Okey, bila kita niat dengan baik, sebenarnya kita dapat bersedia dalam melakukan sesuatu dan kita dapat meminimalkan kesilapan. Kita ni manusia buat silap, so kesilapan tu adalah fitrah manusia, tetapi kita boleh mengawal. So jadinya dengan niat yang baik kita boleh mengurangkan kesilapan. Okey, itu nombor satu. Okey, nombor dua berkenaan dengan akhlak. Okey, bila bercakap tentang akhlak ni dia risau sebenarnya, sebab okey, akhlak ni lah, ni pandangan saya lah jangan banyak sangat. Okey, ni pada pandangan saya, bila kita berakhlak ni satu apa yang kita boleh cakap, satu bentuk tubuh yang kita perlu tiru adalah Nabi Muhammad SAW. Okey, itu adalah sebaik-baik akhlak, sebab Nabi Muhammad ni adalah Al-Quran yang bergerakkan adab dia kan. Okey, cumanya daripada ni perspektif saya, bila kita berakhlak ni, kita sebenarnya bergaul. Bila kita bergaul, sebab itulah akhlak tu ada. Kalau kita tak bergaul, contohlah kita dalam bilik yang kosong, adakah kita berakhlak? Berakhlak tak kita dalam bilik yang kosong? Mungkin kita boleh berakhlak dengan diri dia, tapi konteks saya ni bila kita dalam suasana bekerja, kita berakhlak dengan orang sekeliling. Okay, bagi konteks saya, macam mana kita nak berakhlak dengan orang sekeliling? Perlulah kita bercakap dengan lemah lembut, sopan santun, anak Melayu yang terukir? Okey, tidak juga, tetapi okey, tetapi ni bagi saya, ini pandangan saya okey, pandangan saya, kalau kita nak berakhlak, kita perlu pastikan orang sekeliling ni selesa dengan kita. Okey, itu maksudnya akhlak dalam tempat bekerja. Bukan maksudnya kita bercakap, ya Ustaz Izzuan dah makan. Dia bukan maksud, Ustaz Izzuan dah makan ke? Asal macam muka lapar je. Adakah itu menunjukkan kita tidak berakhlak? Berakhlak ke tidak macam tu? Instead of the way kita bercakap ataupun the way kita communicate dengan orang. Ustaz Syamsul, muka macam lapar je, jom makan. Jom, berakhlak lah. Contohnya, Ustaz Izzuan, macam Ustaz Syamsul, jom makan. Tak nak lah, saya kenyang lagi. Lain bukan, risau betul. So maksudnya berakhlak ni apabila kita berkomunikasi dengan orang lain, kita dapat rasakan keselesaan. Bila kita in terms of kecemerlangan dalam pekerjaan, akhlak ni sangat perlu, sebab kita akan berkomunikasi dengan orang untuk membincangkan satu isu dan kita dapat menjalankan isu dengan baik. Sebab tu akhlak ni adalah antara perkara yang sangat pentinglah untuk menjamin kita ni menjadi seorang insan yang cemerlang. Okey, seterusnya, okey, berkenaan dengan ketiga, pengurusan masa. Okey, pengurusan masa ni dia terlalu luas skop dia, saya singkatkan melalui disiplin masa lah. Bagaimana kita uruskan masa kita, tolong pastikan kalaulah kita ni culas dengan masa sendiri, pastikan keculasan masa tu tidak mengakibatkan orang lain terkesan. Sebab kita ni dalam team, so pastikan disiplin diri kita. Kau nak masalah, engkau lah masalah. Disiplin tu engkau jaga. Tapi bila pengurusan masa kita menyebabkan orang-orang lain ni turut terkesan, itu sangat tidak bagus. Okay, dan dia akan melambatkan gerak kerja dan dia akan menyusahkan pihak-pihak yang lain. Betul, orang-orang lain boleh cover kerja awak sekejap ataupun sementara, tetapi janganlah dilakukan selalu. Sebab benda yang kecil ni bila dikumpulkan, dia akan menyebabkan sesebuah organisasi tu mula bergoyah sebab dengan pengurusan masa tu. Okey, insyaAllah seterusnya, yang ni saya gabungkan lah, dia banyak penerangan, tapi saya gabungkan sebab dia hampir lebih kurang. Nombor 4 adalah perkara asas yang perlu ada kita sebagai seorang Muslim dalam dunia pekerjaan adalah kita perlu bersikap jujur, amanah dan tanggungjawab dan memberikan komitmen yang baik kepada kerja yang kita buat. Okey, bayangkan kalau sifat-sifat tu tak ada dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Masuk kelas jadi lain, tak masuk kelas dan lain-lain lah. Okay, maksudnya kerja kita tak lengkap, kerja kita bukan sekadar untuk mengajar, kerja kita terlalu banyak job scope yang lain. So kita kena jujur dengan amat jujur dan bertanggungjawab atas apa sahaja tanggungjawab yang telah kita terima. Okay, so kalau benda ni tidak ada dalam diri kita, so maksudnya ni possibility kita untuk kita dimarah. Bukan dimarah lah, istilahnya ditegur. Tapi kalau sekiranya kesalahan tu kerap dilakukan, mungkin akan ada sedikit perubahan daripada segi teguran.
Masa itulah kita akan rasa mental down, kita akan rasa murung, kita akan rasa tak selesa, dan akan menyebabkan kita kualiti kerja kita tu akan berkurang. Tapi pada masa yang sama kita tak pernah nak muhasabah diri kita, adakah kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Okey, seterusnya nombor 5, kita kena bersyukur. Bersyukur atas kejayaan dan keuntungan yang diperoleh kerana kejayaan itu adalah nikmat daripada Allah. So apa sahaja yang kita dapat sebagai seorang guru, ataupun sebagai seorang pekerja, kita kenalah bersyukur. Okey, daripada segi konteks umumnya, kita kena bersyukur sebab satunya yang paling utama adalah kita mempunyai kerjaya, dan dengan melalui kerjaya ni kita dapat menyara keluarga lah, menyara ibu bapa, anak-anak, keluarga dan yang lain-lain. Kalau lah kita ni tak bersyukur kan, boleh tak kita mengeluh sebenarnya? Boleh tak kita mengeluh? Kenapa aku macam ni? Aku dah kerja lama tapi macam ni je. Aku nak mengeluh. Boleh ke tak sebenarnya? Okey, mengeluh ni sebenarnya adalah fitrah manusia, betul? Kita nak bercakap. Okey, sebaik-baik perkara untuk mengeluh adalah kita mengeluh dengan Allah. Kita mengeluh dengan Allah, berdoa, dan ingat Allah tu sangat penyayang. Dia akan hantarkan seorang pendengar yang baik. Dia akan hantarkan seorang ataupun beberapa orang pendengar yang baik untuk kita luahkan perasaan kita, dan kita akan menjadi lebih baik untuk meluahkan segala masalah-masalah yang kita ada. Okey, kalaulah Allah tak hantar orang tu, at first place kita lah yang kena menjadi pendengar. Sebab apa? What you give you will get back. Okey, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah last sekali, kita kena muhasabah diri. Kita kena muhasabah diri dan kita kena menilai balik diri kita. Sepanjang seharian kita bekerja tu, ada tak kita ni memberikan sepenuh komited kita terhadap kerja, dan ada tak hari-hari kita tu kita memudahkan urusan lain, kita memudahkan urusan orang lain, atau hanya ni kita ni sebagai beban ataupun kita ni sebagai penyusah kepada orang lain. So itu kena muhasabah. Okey, kalaulah dalam sesuatu organisasi kita ni tidak disukai, contohnya dalam satu grup kumpulan kita ni orang tak suka, kita kena check balik yang tak suka kita tu berapa orang, ataupun majoriti atau minoriti. Kalau minoriti yang tak suka, kita boleh abaikan mereka. Kalau majoriti yang tak suka, kita yang kena berubah. Kita yang kena ambil inisiatif tu sebenarnya untuk menjadi yang lebih baik. Okey, tadi saya bincang dengan Ustaz Ikram, nak cakap ke tak? Okey, tapi boleh kot, boleh kan cakap kan? Okey, contohlah kita dah bersyukur, kita dah rasa dah menilai, aku rasa akulah orang yang terbaik. Aku rasa aku tak pernah buat salah pun dekat sesebuah syarikat tu. Orang lain yang menyebabkan aku rasa tak betul. So kalau itulah rasanya dan menyebabkan sesebuah organisasi itu tidak memberikan kebaikan kepada kita, kenapa ada dekat situ lagi? Berhijrahlah. Tak, tu contoh kalau dia mengeluh, inilah tak cukup, itulah ni, itu ini, kenapa macam tu, kenapa macam ni. Kalaulah sesebuah organisasi itu katanya menekan kita, individu tu, untuk tidak boleh bergerak dengan baik, jadi kenapa masih lagi di situ? Itu je. So daripada kita merosakkan diri kita disebabkan orang lain, kenapa kita tak membaiki diri kita untuk menjadikan kita lebih baik? Kenapa kita nak salahkan faktor luar, sedangkan sebenarnya kita ni yang ada akal, yang kita boleh berfikir dengan baik. Kalau mampu buat, teruskan. Kalau rasa kita ada tanggungjawab, kita akan bertahan dan kita akan dapat memberikan dengan baik. Sampai bila kita nak bekerja dalam keadaan yang stres. Okay? So maksudnya kita kena pilih juga circle kita yang baik, yang memberikan kepositivitian kepada diri kita. Susah kosakata saya pada hari ni ya. Okay, insyaAllah kesimpulan. So insyaAllah kesimpulannya, sama-samalah kita jadi yang cemerlang. Sebab berkumpulnya mereka yang cemerlang ni sebenarnya mewujudkan satu suasana yang cemerlang juga. Dia boleh tak kalau dalam suasana yang cemerlang datangnya orang yang tak cemerlang? Boleh ke tak? Elok ke tak semua? Elok tak? Suasana cemerlang, datang seorang dua orang yang tak cemerlang, bagus atau tidak? Okey, dia macam matematik punya teori, matematik punya formula, negatif dengan positif. Kenapa positif negatif tu menang? Dia akan tarik yang sebab negativity tu adalah tarikan dia lebih hebat sebenarnya daripada positif. So kalau seorang datang, contoh seorang datang yang negatif tu datang dalam kumpulan yang positif ni,
So kita kena make sure yang positif ni lebih kuat. Kita boleh guna matematik teori tu, dia sebenarnya boleh kita gunakan dekat kawasan yang luas. Contohnya daripada sudut pelajar. Pelajar ni baik je, contohlah tak buat masalah disiplin, datang seorang-dua je dah masalah disiplin. Yang negatif tu spread sangat laju. Okay, tapi kita ni, bagi saya, kita ni adalah golongan mustahil. Aset kepada seorang guru adalah kebijaksanaan. Dan mustahil adanya kebodohan dalam kalangan kita, melainkan kebodohan daripada segi tingkah laku, daripada segi akademiknya, daripada segi agamanya. Saya tidak menafikan kita ni bukan belagak ya, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk menjadi seorang guru. Aset yang paling hebat dekat kita ni adalah kebijaksanaan dalam bidang masing-masing. Jadi kita ni dah dalam suasana yang cemerlang. Kalau ikutkan, kita ni memang dah cemerlang daripada sudut ilmunya, daripada sudut ilmu dan bidang masing-masing lah. Macam saya bidang account, so account lah. So saya takkan mahir dalam bidang, bukan takkan mahir, maksudnya kurang arif berkenaan dengan bidang-bidang yang lain. Okay, jadi kita kena pastikan orang-orang yang negatif ni kita pengaruhi dia untuk menjadi cemerlang macam kita juga. Okay, so insyaAllah jadilah cemerlang, sebabnya suasana yang cemerlang tu akan melahirkan sekolah yang cemerlang, dan kita dapat melahirkan suasana yang cemerlang, dan kita akan dapat bekerja dengan orang yang cemerlang dan suasana yang cemerlang untuk menjadikan output yang baik. Saya macam ulang idea, minta maaf. saya perasan tu, okey. Minta maaf, saya perasan saya ulang idea. Okey, saya sudahi, insya-Allah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.